A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, Fadilatul Ustaz dan juga semua yang hadir, marilah sama-sama kita menghadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda, kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita dan sekalian kaum muslimin dan muslimat bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. الحمد لله. Sidang menonton yang saya kasih sekalian, duduk dekat kursi ni, dia punya semangat lain macam sikit. Dia dah ada ni. Baik, bersama dengan kita seperti biasa untuk meneruskan perbincangan Walimatul Urs adalah Fadilatul Ustaz, Ustaz Badri Shah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat lain macam juga. Dia lain sikit kursi ya, ada lain macam sikit. Itu dia tak pasang dengan kita. Sakit belakang. Allah, Ustaz sihat Ustaz? Alhamdulillah, alhamdulillah. Cikgu sihat cikgu. Mudah-mudahan cikgu dalam keadaan sihat walafiat dan juga harap cikgu saya kena tanya tadi lagu ni. Oh gitu. Kalau tak dia lagu tu. Itu Hindustan punya Ustaz. Baik, dan juga saya harap sahabat-sahabat daripada Majlis Perbandaran Selayang dan juga Surau Ar-Raudhah Dahlia B Bandar Baru Selayang, mudah-mudahan dalam keadaan sihat walafiat dan juga sidang penonton juga. Khalas. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, dalam pertemuan kita yang sebelum-sebelum ni, kita ada berkongsi seperti biasa. Saya minta kepada hadirin dan hadirat dan juga para penonton daripada kalangan para asatizah, alim ulama, ada sebarang salah silap daripada saya khususnya dan kepada kami secara amnya, berilah nasihat dan teguran. Mudah-mudahan kita sentiasa mendapat manfaat. Dan hadirnya kami di sini dan program 30 minit ini untuk menelusuri hidup, saya nak bawa mungkin Ustaz Badri Shah dan juga semua nak tahu juga kenapa topik mula-mula saya bawa macam ni. Sebenarnya Ustaz dan juga sidang penontonnya juga semua, apa yang saya cuba bawa dengan 30 minit Ustaz Don menelusuri hidup, kita nak bawa bagaimana keadaan yang pertama sekali bila mana kita nak mulakan hidup seorang, kita mulakan daripada hidup berumah tangga dulu. Kita ambil daripada macam mana Fadilatul Ustaz, seorang Doktor siapa? Allah Abdullah Nasir Ulwan, dan juga yang kedua Ustaz Dato' Ismail Kamus. Dalam kedua-dua buku mereka, mereka meletakkan topik awal sekali untuk nak jalan hidup kita syariah adalah perkahwinan. Jadi kita mula dulu dengan merisik, dengan akad nikah, bertunang akad nikah, dan sekarang sampai kepada majlis walimah. Lepas ni kita akan teruskan lagi dengan ada beberapa topik yang kita akan rahsiakan, insya-Allah di hujung nanti kita akan bagi tahu. Dan Ustaz, hari ini adalah hari yang ketiga. Baik. Kali yang ketiga kita bincangkan topik macam ni. Jadi saya dengan rendah diri minta ada sebarang ustaz nak kongsikan sebagai nasihat, sebagai kita kata penyelesaian, boleh jadi dari segi duit dan sebagainya macam mana nak buat. Fala tafadhal mashkura. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para tetamu kita dari Selayangku Sayang dan juga para penonton di rumah. Saya kira mudah-mudahan ini yang terakhirlah kita bincangkan tajuk Walimatul Urus ini sebab dah agak panjang lebar. Yang pentingnya, yang pertama yang kita kena ambil perhatian, kita minta kepada ibu bapa khusus luar sana
pohon jasa baik Bapa sekalian, untuk anak-anak kita nak kahwin ini, mudahkan apa yang patut. Mudahkan apa yang boleh kita mudahkan. Bukan kita mempermudah-mudahkan, tapi kita cuba nak minimumkan beberapa adat-adat kita yang selama ni kita amalkan. Kita tak boleh nafikan. Kalau orang Melayu khususnya, kalau pengantin itu adat banyak. Start daripada merisiknya, bertunang sampai pernikahan. Dan yang kita nak tegur adalah kesemua adat-adat ini ialah risik berdesus gamit berkecapi kan, itu risik kena risik. Dia bila risik itu ada kos, bila bertunang ada kos, nanti nikah nak kos lagi, itu yang jadi meningkat. Jadi itu yang kita sebut, mana yang boleh kita mudahkan, kita mudahkan. Sebab Ustaz Don dan tuan-tuan sekalian, merisik pun pakai duit. Merisik kalau orang Melayu cincin belah rotan, tu cincin tanda, cincin tanya orang panggil. Kemudian ada wang tanda. Kemudian ada baju sepasang ataupun kain sepasang. Lagi nak bagi hadiah buah-buahan, kuih-kuih. Itu semua duit. Jadi mana yang boleh kita minimumkan. Kemudian masa hari pertunangan itu pula kena bawa cincin belian. Itu wajib. Wajib jadinya. Kan pelik hukum tu kan. Kena ada dulunya sebelum orang bawa cincin belian, orang bawa cincin mata serunai. Orang bergontor, orang panggil cincin bergontor. Kemudian cincin tu diikat pula 7 benang, warna benang. Dulu kreatif orang dulu-dulu lah. Jadi sirih junjung itu wajib. Wajib maknanya kalau tak bawa menangis lah pengantin, mak pengantin menangis lah. Betul. Mana anak dia ni tak ikut paturan lah, tak ada adabnya. Lepas tu bila dah sampai-sampai nak bertunang kena pantun dulu. Anak itik, anak balam, anak ketiga, anak merbah. Yang kecil-kecil saya punya salam, yang besar saya punya sembah. Allah nampak pantun yang kita jam cara. Kemudian anak kena ada lain-lain hantaran. Kadang separuh daripada wang hantaran kita kena bawa sepasang baju, kek, buah-buah. Kalau kita cerita ni pun kita dah tahu kosnya tinggi. Betul. Kosnya tinggi. Sebab itu yang pertama kita nasihatkan, kalau boleh mudahkan apa yang patut. Sekarang ni ramai orang buat pagi risik, tunang, nikah terus. Satu hari je. Dia kira lamsam je. Dia kira lamsam terus. Kadang sirih pun tak ada, bawa dalam poket je sirih, tak ada junjung. Tapi itu cowboy sangat kita ni bukannya Amerika. Ada juga bawa sirih tu adalah. Bawa lah. Tapi saya kira jangan complicated sangatlah, sebab dalam keadaan segala-galanya sekarang kos agak tinggi. Jadi kalau mampu, sekali lagi kita ulang, silakan. Ini untuk kita nak bantu anak-anak muda kita ni yang nak melangkah ke alam perkahwinan, tetapi kekangan kos kenduri itu yang mereka kadang-kadang terpaksa buat loan dengan bank sampai 50,000. Bayar balik esok 70,000. Itu yang raja sehari hamba 10 tahun. Jadi pada mak bapak kita minta nombor satu, kalau boleh mudahkan. Nanti kita akan sambung lagi. InsyaAllah, wallahu alam, kita akan sambung selepas ini. InsyaAllah. Alhamdulillah, kita kembali dalam 30 minit Ustaz Don menelusuri hidup, dan tajuk ataupun topik dalam pertemuan yang terakhir ni dalam tajuk Walimatul Urus. InsyaAllah kita akan cuba sedaya upaya berkongsi dan menggunakan flow yang ada ini bukan untuk nak habaq siapa yang pandai, tidak. Sebaliknya nak habaq kata, tuan-tuan, inilah hukum Allah Ta'ala, dan kalau boleh kita nak kata, tuan-tuan, biarlah ada campur tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan barakah bukan untuk kita, terutamanya untuk kenuri anak-anak kita. Sebab daripada mereka lah akan lahir zuriat-zuriat yang akan menggembirakan kita nanti, insya-Allah. Wallahu alam. Baik, sebelum tu saya nak sebut, Ustaz pesan tadi, mudahkan yang mana yang patut. Ustaz, kalau boleh saya kongsi juga sedikit sebagai nasihat. Yang mana boleh buatlah. Apalah kiranya bila satu keluarga itu ada anak yang nak kahwin, kita sama-sama berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-tolong dalam perkara yang baik. Maksudnya kita nak ajak, mungkin boleh jadi ada seorang maklum ni, orang kenal dah dia dalam keluarga tu. Siapa saja nak kahwin, dia akan siapkan sirih junjung. Rumah dia pun dia tanam pokok sirih supaya dia boleh petik, dia buat sendiri. Orang panggil maklum mana ni? Maklum sirih junjung. Dia terlekat terus nama tu dekat dia. Maklum sirih junjung. Itu ada pula keluarga
Dia ni kerja setia cupcake bila kenuri adik-beradik, dia lah cupcake free of charge, dia tolong bagi. Dia jadi meriah. Dia jadi, bukan apa Ustaz. Lagi satu saya seronok bila jadi macam tu, pengantin dia tak akan lupa jasa orang. Jadi macam wajib pula kepada dia nak ziarah orang yang tolong dia pada majlis yang dia punya tadi tu. Itu antara benda yang saya rasa salah satu perkara yang kita boleh jadi perhatian pada kita, insya-Allah. Dan Ustaz, untuk seterusnya, falyatafadhal mashkur. Saya setuju dengan apa yang diungkapkan oleh Ustaz Don sebentar tadi, bahawa dalam masyarakat kita, saya kira kita kena balik kaedah orang tua-tua dulu. Betul. Kita sekarang ni sebab buat majlis tak berpakat. Ini yang jadi kos kita agak tinggi. Orang tua-tua dulu dia ada buat dua cara. Dia panggil dulu, pertama majlis berpakat, yang kedua majlis bertanam. Itu kena ada. Kita kena balik-balik. Kalau majlis berpakat ini, dia akan bincang satu kampung. Tujuan dia nak bincang bagaimana nak meletak kerja. Siapa bertugas? Dia akan bincanglah sama orang kampung. Siapa bertugas dirikan penanggah. Itu tempat makan, tempat letak air, simpan pinggan apa semua. Ada orang. Jadi kita tak perlu bayar, dia gotong royong. Kemudian ada pula siapa yang nak bahagian Department of Masak-Memasak. Dia adalah orang-orang yang pandai kampung itu masak-masak. Jimat kos. Kemudian ada pula kita tentukan siapa nak saji makanan. Itu seronok, buat duit RM1, buat bunga, letak sini. Dia happy. Betul. Kampung dulu kan, dia angkat pikul. Dapat seorang satu good morning towel. Suka sangat benda-benda macam ni. Kemudian orang kampung dulu kita ada majlis bertanam. Majlis bertanam ini maknanya setiap orang yang datang bawa sumbangan. Contoh macam katalah Ustaz Don nanti Mustafa dah besar nak kahwin. Jadi saya datang bawa barang. Contoh beras. Saya bawa 2 pikul beras, berapa pikul beras, bagi beras. Nanti anak saya kahwin, Ustaz Don datang pula, dia bagi pula tepung, telur. Jadi dalam satu kampung masing-masing bawa. Biasanya orang bawa beras, tepung, telur, pisang, gula. Tapi peredaran zaman, orang sekarang tak bagi barang, bagi duit. Bila salam ulu. Salam kau ni kau tak ada. Ayah pengantin biasa jarang masuk dalam samping, baju keluar dah sebab senang nak masuk. Kau tisu pun ada. Tisu pun ada, hantu tu dia kata. Tapi saya kira kalau kita buat sistem bagi barang, dia ada bermanfaat. Betul Ustaz. Duit ni sekarang kita tak tahu lepas ke mana duit tu sekarang. Kita bagi barang. Sebab itu tengok perumpamaan bidalan orang tua-tua dulu. Kita bila duduk sekampung gotong royong, yang buta menghembus lesung, yang pekak membakar bedil, yang jauh kita dekatkan, yang dekat kita himpunkan. Ada sama dimakan, tak ada sama dicari. Sebab itu kalau kita buat lagi budaya gotong royong ini, banyak kos kita jimat. Kita nak buat kenduri catering, kita dah bincangkan pertemuan yang lalu berapa kos. Satu kepala 8 orang. Itu habis tolong RM8. Itu habis tolong lah tu. Betul. Lagi makan pelik-pelik lagi. Sebab itu yang kita pesankan, kalau boleh balik sistem zaman dulu, gotong royong. Itu banyak jimat sebenarnya kos. Dan kita nak nasihatkan juga, kalau boleh jangan bermewah-mewah. Ramai sekarang ni orang kampung, kita pergi kenduri, kita tengok tema perkahwinannya memang nampak sangat dia nak tiru artis lah. Artis kan kahwin atas buai, atas kayangan, ada bunga-bunga, terbang-terbang langit. Awak kampung tak payahlah, tanding bawah pokok juga lah. Ini jangan tema tu garden wedding, alah kampung nak garden, apa memang dah jungle weddingnya lah kita, forest weddingnya. Jadi kita jangan bermewah, kadar diri. Kecuali kita ini tersohor dalam masyarakat. Orang ni nak bagi, dia artis kahwin ada orang taja. Ni bagi helikopter, yang ni bagi motor ni. Jadi itu nampak mewah. Kalau duit dia sendiri tak mampu dia ada. Kita ni tak ada orang nak taja. Akhirnya itu berhutang. Sebab nak sandin macam kursi Ustaz Don, dia kata macam mana nak cari ni, tepi jerah je ada. Tak dapat ni. Betul. Jadi jangan bermewah-mewah semata-mata terpengaruh dengan majalah hiburan. Artis ni kahwin macam ni, dia buat macam ni. Kadar dirilah, ukur baju badan sendiri. Jangan bermewah. Dan kita nak pesankan juga, kalau boleh kepada semua B2B ni, bride to be yang bertunang dan berkahwin ni, kena mula menyimpan daripada sekarang. Daripada sekarang kena menyimpan. Sebab kalau kita tak menyimpan daripada sekarang, satu hari esok bila nak kahwin, tiba minta duit dengan mak dengan ayah. Ayah boleh bantu, apa kata adik-beradik lain pula?
Kan ayah pula kata daripada aku bagi, ambil aku menikah satu lagi. Dia kata, sampai 10,000 duit pencen aku bagi. Dan ayah kata, baik aku pergi menikah. Dia kata. Dan adik-beradik lain pun kata, asal abangnya dapat, kami nak duit juga. Tak, tu satu. Lagi satu, kalau yang kahwin tu adik, abang tak, masa saya tak ada apa. Saya tak ada. Ayah dia tak pencen lagi masa tu. Tak ada dapat, kalau dia handshake tu tak ada lagi. Allahu Akbar. Jadi, saya kita cadangkan. Elok. Mula menyimpan daripada sekarang. So itu ada kajian pernah dibuat. Kalau kita misalnya nak kumpul 1,000 sebulan, kalau kita nak kumpul 1,000 sebulan kena ambil masa 15 tahun baru boleh kahwin. Jadi ada orang kata kalau kita nak kahwin masa umur 25 tahun, kita kena mula menyimpan masa darjah 4 lagi dah. Jadi maknanya darjah 4 tu dah start kena gatal dah. Ini kena menyimpan lah. Menyimpan duit raya dapat simpan. Mak tanya apa simpan? Nak kahwin. Allah dah jempat. Mak kata wawasan jauh tu. IC tak dapat lagi dia mak kata. Tak, maksudnya menyimpan lah. Jangan bazir beli telefon lepas tukar-tukar. Jangan lupa kita ni belanja dalam hidup tak boleh elak. Rumah, kereta, kahwin. Betul. Itu duit memang nak kena keluar. Takkan free. Jadi mula menyimpan daripada sekarang. Nanti ada lagi lah kita akan berikan. Boleh. Wallahualam. Seronok pula rasa macam. Tapi dah kahwin dah. Alhamdulillah. InsyaAllah kita akan bertemu selepas ini. Wallahualam. Alhamdulillah, kita kembali dalam 30 minit Ustaz Don menelusuri hidup dalam tajuk kita Walimatul Urs bersama dengan Fadilatul Ustaz Badli Shah dan juga Cikgu Mizi dan juga jemaah daripada Majlis Perbandaran Selayang dan juga jemaah daripada Surau Ar-Rawdah Dahlia B Bandar Baru Selayang. Masya Allah, tabarakallah. Baik. Dan Ustaz, ya. Tapi bila kita bincang tadi, nampak muka-muka yang mana belum kahwin lagi, mereka bersinar. Ya, Alhamdulillah. Kata, ya. Harap kat rumah pun sama juga lah dengan kita kat sini. Saya pun bersinar juga, tapi bersinar untuk mengukuhkan perkahwinan. Nampak? Beza. Baik. Takut berani takut. Baik, khair. Ustaz, untuk sebelum tu, tadi Ustaz ada pesan. Yang pertama, mudahkan yang mana boleh. Ya. Yang kedua, bergotong royong untuk ataupun kita kata carilah kaedah untuk mengurangkan yang mana boleh kurang. Saya teringat dalam pertemuan yang sebelum ni, Ustaz ada sebut berkaitan dengan satu list tu, maka saya tulis kat sini, kalau boleh adakan list. Apa kita panggil apa? Checklist. Mana yang boleh kurangkan kos, kita kurangkan. Checklist tu. Yang mana kita tengok, ini kita kurangkan checklist tu. Dan yang ketiga, Ustaz sebut, kena mula menyimpan. Yang ni salah satu nasihat yang bagus. Dan saya nak tambah tadi, ada sahabat-sahabat kita bagi, kalau boleh diteruskan usaha-usaha Majlis Agama Islam dan juga jabatan-jabatan agama Islam yang banyak prihatin mereka, iaitu mereka melaksanakan kahwin beramai-ramai. Dan saya nasihatkan, kalau takut terlalu ramai macam, boleh buat masjid-masjid, ada duit-duit masjid yang boleh diasingkan daripada duit wakaf asing, duit masjid asing. Ada sebahagian kecil yang boleh digunakan. Maka dinasihatkan kepada masjid-masjid, qaryah-qaryah yang mana yang boleh meluangkan sikit, bantu untuk memberikan kemudahan kepada anak-anak kita dengan satu niat untuk menutup jalan-jalan maksiat. Wallahu alam. Ustaz, dalam blok yang terakhir, fala tafadhal mashkura, seluas-luasnya. Baik, terima kasih. Kita bersetuju dengan cadangan Ustaz Don dan juga tetamu kita sebentar tadi tentang bagusnya program. Program ni kita istilahkan sebagai program Proskap. Proskap ini program selangkah ke alam perkahwinan. Memang dah banyak dibuatkan di negara kita ini. Saya kira ini satu program yang bagus. Inisiatif daripada rakan-rakan kita yang berfikir macam mana nak bantu orang muda nak berumah tangga ini. Dan ada juga program anjuran NGO, mereka gelarkan sebagai program kahwin perdana. Itu pun banyak diadakan. Sebab kita tak boleh mengelak kos perkahwinan memang tinggi. Kita dah tak boleh nak ubah hakikat itu. Cuma saya kira dari segi kos, mungkin kenduri kita boleh ubah. Kita payah nak ubah sebab kos barang meningkat, harga lembu sekarang dah sampai berapa ribu dah harganya. Tapi yang boleh, kalau bolehlah kita menegur, ini dalam bab hantaran. Sebab kadang-kadang hantaran itu juga menjadi satu kekangan kepada orang untuk berumah tangga. Kenduri barangkali setelah 3 siri mereka hayati ni mungkin kata, betul kita boleh cut off lah mana yang patut. Hantaran ni juga satu bebanan. Sebab baru-baru ni dikeluarkan satu senarai. Kalau nak letakkan hantaran kepada anak perempuan masing-masing, tengok dia punya pendidikan. Kalau UPSR, PMR, background pelajaran UPSR dengan PMR sekitar 2 sampai 4,000. Kalau anak perempuan di SPM, 4,000 sampai 8,000.
Kalau STPM dan diploma 8,000 sampai 12,000. Diploma tu tengok CGPA pula. Kalau Dean Slay lain lagi harga dia. Lain lagi. Flat lah kita yang lelaki ni. Kita flat je. Kita flat lah. Kalau ijazah 12,000 sampai 15. Kalau master degree 15,000 sampai 20,000. Kalau PhD 20 sampai 30. Ini hantaran. Saya kira kita dah bincangkan dalam 30 minit ini tentang soal hantaran yang terbaik begitu. Semua orang tahu, tapi masyarakat agak keberatan untuk nak bantu kita dalam persoalan ini. Kalau dia dapat kurangkan itu sikit, dia banyak membantu menjimatkan kos kenduri perkahwinan. Sebab perlu diingat, ada negeri menjadikan hantaran sama kos dengan kenduri. Itu sebab dia punya mas kahwin kadang dengar beribu-ribu bunyinya. Sebab dia gabungkan. Ada macam mas kahwin mungkin murah, Pahang RM22.5, Johor RM22.5, Selangor dan juga Negeri Sembilan ikut janda anak dara gitu sebenarnya. Tapi ada negeri yang gabung ini. Yang ini saya kira kalaulah kita dapat berkompromi untuk nak bantu anak-anak muda kita ini memudahkan proses pernikahan mereka. Tapi kita ulang balik, orang muda kena mula menyimpan. Sebab kalau kita simpan 600 bulan selama 7 tahun, simpan dalam tabung haji misalnya, dapat 5%, dapatlah 560,000 tu dah bolehlah buat permulaan belanja perkahwinan kita. Jadi kena mula menyimpan. Kemudian apa lagi yang kita nak pesankan? Kita nak pesankan kepada masyarakat dalam bab berkenduri ini, yang paling mustahak, kita ulang sekali lagi, mesti bersederhana. Bersederhanalah. Saya kira sederhana ini antara yang menjadikan Islam indah. Islam ni dia beza dengan agama lain tentang sederhana dia lah. Dia tidak terlampau dan tak kurang sangat. Dia duduk tengah-tengah saja. Saya kira kalau sekarang, dalam konteks sekarang, belanja kos bahan mentah apa semua, belanja dalam 10 ke 13 ribu dah boleh buat majlis dah. Dah boleh buat majlis yang sederhana lah, sederhana. Bersilat pun tak payah upah, ambil sepupu-sepupu gitu ya. Alah, setakat silat pulut bukannya ada buah sangat. Cuik-cuik gitu ya. Ya, gurau-gurau ya. Mana boleh jimat, kita saudara ramai kan. Ada anak-anak buah kita yang tunggu periksa cuti sekolah, suruh angkat dulang apa semua. Saya kira mana yang boleh kita sederhana, kita sederhanakan. Kena banyak trade off lah. Beberapa perkara-perkara yang kita dah bincangkan sebelum-sebelum ini yang lebih menjurus kepada kemewahan dan nak menunjuk pada orang bahawa kita pun nak glamour sampai 5 pasang baju itu kita kurangkan. Dan utamakan perkara yang betul-betul penting sahaja. Benda-benda penting sekali adalah kita punya majlis pernikahan. Itu benda paling penting sekali. Jangan sampai kerana nak kosmetiknya banyak, lalu majlis pernikahan tu jadi huru-hara. Ada kenduri saya pernah pergi, terlampau sibuk sangat dengan kosmetik dia, dengan perarakan apa semua. Hadir. Sedara jugalah. Pergi. Sekali juru nikah tak ada. La haula wala quwwata. Dia terlampau sibuk buat persediaan benda lain, dia lupa nak buat urusan juru nikah. Tunggu juru nikah setengah jam tak sampai. Akhirnya telefon tak angkat. Rupa juru nikah ada tempat lain. Juru nikah kata, saya sedang berkursus. Saya tak tahu pun nak kahwin. Rupa tak buat permohonan. Maknanya dia ambil borang tu di Pejabat Qadi. Sepatutnya dasar undang-undang, borang itu dia kena bawa ke juru nikah kawasan dia untuk dicop dan dia masuk diary. Sekian hari bulan dia akan datang. Wali hakim kata, saya tak dapat pun. Saya tak tahu pun ada majlis pernikahan. Apa sebab? Sibuk benda lain. Sibuk dengan kosmetik itu. Memang superb. Dia punya dengan game motor besar, konvoi, dodok, memang bagus. Sekarang ni kan banyak pesen gitu. Naik kereta lembu, kereta kuda lah, naik motor menerap macam-macam. Lupa yang penting. Allah. Nikah itu. Jadi saya kira bab walimatul urus, buatlah ikut syariat Islam. Jangan membazir, bersederhana. Jaga jangan buat maksiat yang keterlaluan. Percayalah kalau starting kita barakah, sampai bila-bila perkahwinan kita barakah. InsyaAllah. Wallahu alam. Ustaz, saya dah dengar Ustaz cakap tadi tu, saya tertarik dengan satu poin Ustaz yang saya rasa saya nak emphasize sikit. Tapi kali ni bukan kepada mak bapak, bukan kepada masyarakat, tapi kepada orang yang nak kahwin tu. Baik. Saya nak kata tadi Ustaz ada sebut masyarakat memberi sumbangan, bantuan ataupun meringankan. Jadi saya nak sebut kepada orang yang nak kahwin. Kepada sahabat-sahabat seperti saya nak sebut, kita kena jadi orang baik. Bila kita jadi orang baik, jadi ahli masyarakat yang bagus, masyarakat rasa senang hati nak tolong kita. Kalau kita jadi orang yang macam buat sesuatu sehingga menyebabkan masyarakat rasa tak selesa dengan kita,
Bila my time kita, masyarakat kena tolong kita, masyarakat rasa macam tak mau tolong kita, berat dia nak tolong. Jadi saya harap orang faham maksud saya. Saya nak pergi lebih jauh lagi, tapi saya rasa memadai saya cakap macam tu. Jadi secara umum orang faham. Orang muda kita mesti jadi orang yang baik dan orang yang berakhlak. Supaya bila mai kepada bab macam ni, makcik kita, pakcik kita dan jiran kita rasa macam, tak apa, siapa yang nak kahwin? Boleh lah dia, tak ada masalah, aku boleh tolong dia. Orang jadi senang hati nak tolong kita, insya-Allah. Wallahu alam. Dengan itu kita berhenti dekat sini perbincangan kita, dan esok kita akan bincangkan berkaitan dengan malam pertama. Wallahu alam, insya-Allah kita akan bertemu lagi pada esok hari. Hadza wabillahi taufik. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.